Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Jalla wa ala yang mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini. Saya ni setting bulan lepas pukul 11. Jadi dia ingatkan setting pukul 11. Hujan pun lebat sepanjang jalan jadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti hari itu pada muka surat 90 dan pagi ini kita masuk tajuk yang baru yang dinamakan oleh pengarang kitab kita ni, menyenangkan hati orang lain. Muka surat 91, dapat kan? Qala al-musannif hafizahullah, menyenangkan perasaan orang yang sedang kesusahan termasuk bahagian dari menghibur dan meringankan musibah orang lain. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah adalah seperti berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, mafhumnya, dan apabila pada waktu pembahagian, yakni harta waris itu, kerabat, anak yatim dan orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ini ayat Quran ni. Yang orang kita mungkin sebahagian tu dia perasan, sebahagian dia tak perasan. Masa dalam proses pembahagian rata pusaka tu, tapi gambarannya kalau realiti kita ni bukanlah macam itu terus kan. Kalau mati orang kita, siang mati, malam bak kenduri. Dia tak sembang tajuk rota ni. Pantang untuk naik moyang sembang tajuk rota. Kan? Siap boleh bergaduh bertepuk lantai lagi. Kubur merah lagi nak sembang rota. Tapi sebenarnya dari sudut agamanya kita memang patut sembang harta ni seawal yang mungkin. Yang tak perlu hak kenduri itu, kumpulkan ahli waris yang berhak untuk menerima faraid, duduk sekali situ, dan bukan semestinya mereka tu saja. Barangkali ada adik-beradik, pak menakan, mak menakan, sepupu-sepupu yang masih ada datang jauh datang duduk sekali kan, dia juga boleh hadir. Mungkin malam yang pertama ke, tak dalam bincang, malam yang kedua ke. Bila duduk berbincang, bincang tu pertama sekali ialah menyenaraikan hak-hak dan tanggungjawab harta si mati. Pengurusan jenazahnya itu pakai duit siapa, khairat kematian bayar ke, okey tak apa, settle. Lagi ni nak buat apa namanya, hari tu upah, kalau upah korek lubang itu ada khairat kematian, tak apa, selesai tu. Kemudian cerita pasal hutang, kan? Selesaikan hutang dulu. Kalau tak boleh selesai bayar masa tu pun, sekurang-kurangnya kita ada senarai yang tu. Listkan apa yang ada, dapatkan. Maknanya bila mesyuarat tu, kita boleh bagikan tanggungjawab kepada orang ini, orang ni untuk tolong selesaikan. Yang hutang ni nak cari kat mana? Cari buku kad bank dia kat mana? Tengok buku akaun dia apa, rujuk tempat kerja dia ada potongan dengan apa, bank mana, kad kredit dia yang mana, kereta nak bayar. Tambah kalau macam kereta bukan senang. Kereta tu cara dia macam mana, memang suruh bank tarik lah kot kalau tak ada siapa nak sambung kan. Bukan biar senang nak tukar nama bila kawan dah tak ada. Jadi benda tu perlukan kepada pemesyuaratan, agihan tugas dan tanggungjawab. Dan bagilah siapa yang bertugas yang hari tu, dia bukan datang peri macam tu, dia kena keluar ke tempat kerja, dia kena pergi urusan, ada duit yang kena bayar kan. Jadi benda tu dah kita sama-sama minta tolong, adalah token
kita bagi untuk menyenangkan hidup dia bekerja yang tu. Ada orang terpaksa ambil cuti, ada orang terpaksa half day, ada orang terpaksa cuti tanpa gaji, nak pergi uruskan harta kawan ni. Bolehlah kalau kita nak kata fisabilillah, tapi tajuk kita ni ialah menyenangkan perasaan. Orang yang diberi tanggungjawab tu, nah, ada sikit duit ni, pakai dulu. Kan? Kemudian, selain daripada yang tu, orang-orang lain yang hadir ini, berdasarkan kepada ayat, juga sebenarnya ada ruang untuk diberikan sesuatu. Kalau kita kata cenderamata untuk macam gembira pula kan. Tapi kadang-kadang ada jenis kain plekat, kain batik, baju kurung dia, baju Melayu, benda-benda yang macam tu kan. Kalau ada orang datang tu, benda tu boleh diagih-agihkan. Janganlah pagi-pagi semua pula kan. Benda tu tetap juga ada pembahagian harta pusaka tu. Tapi orang yang hadir tu sebenarnya ada hak yang Allah Ta'ala tentukan, berilah mereka dari harta itu. Bagi daripada harta, bukan yang besar tu, tapi ialah yang kecil-kecil tu, bagi siapa yang hadir tu ambil sikit. Selalunya orang agih-agih pakaian, baju jenis macam tu kan, kasut ke apa ke. Kereta orang tak bagilah, kereta tu kena ahli waris, apa nama faraid. Tapi yang macam itu yang disebutkan oleh ayat ini, dan dia termasuk di dalam silaturrahim, termasuk dalam hak menggembirakan ataupun menyenangkan hati orang di dalam suasana ialah kematian selalunya membawa kepada duka kan. Baik, jadi itu dilakukan pada waktu pembahagian harta warisan. Jika dihadiri oleh kaum kerabat dan orang-orang miskin yang tidak memiliki hak dalam harta warisan tersebut dan mereka tidak memiliki harta. Pertama sekali ialah orang yang datang tu bukan ahli faraid, bukan ni yang berhak terima faraid. Kalau yang berhak terima faraid, dia ada panggu dia dah. Yang ini untuk orang yang lain. Ataupun mungkin ada orang miskin, mungkin ada orang yang tolong volunteer buat kerja angkat keranda, tolong gali lubang lah apa semua tu kan. Bagilah sikit token kat dia. Ambil bahagian mana? Bahagian tu nanti kita, bila kita bagi sesuatu yang tak besar, dia tidaklah menjejaskan faraid tu. Bagi sekadar yang ada sikit-sikit tu, kita boleh ambil hal. Kadang pasal bila kita buat pembahagian faraid, dia kan ada poin-poin tu kan. Hak poin tu tarik tepi, hak tu lah kita agih-agihkan bagi kat orang keliling-keliling ni. Itu benda yang diajarkan kepada kita seperti mana yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ni. Senangkanlah perasaan mereka dengan sebahagian dari harta. Sebahagian dari harta anda. Atau sebahagian dari harta warisan itu. Jika anda memberi kepada mereka, nescaya Allah akan memberkati anda dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa saja yang kalian dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang paling baik. Surah Sabah ayat 39. Yang ni yang kita tak perasan. Bukan tak perasan, kadang tu perasan, ulang banyak kali dah. Tapi bila nak praktis tu macam, bila kita keluar tu kita rasa, siapa nak ganti balik? Ini yang keluar lah kan. Kita duk rasa yang ni keluar dan yang datang balik kat kita tak sama dengan yang tu. Kita duk kira yang keluar tu lain, yang masuk tu kalau kita tak keluar pun mungkin masuk. Sedangkan hakikatnya kita pun tak tahu. Barangkali kalau kita tak menderma, yang nak masuk tu pun tak dapat. Dan kalau berdasarkan kepada ayat surah Sabah ini, apa yang kita infakkan, apa yang kita dermakan itu, ada jaminan Allah akan ganti. Cuma persoalan ganti itu dalam bentuk yang macam mana. Barangkali kita keluar 10, kita dapat balik 10. Tapi dalam ayat ni kata, dialah pemberi rezeki yang paling baik. Keyakinannya, kita keluar, kita akan dapat balik. Kan yang tu. Ada juga kemungkinan yang kita keluar tu, satu, kita tak dapat balik dalam bentuk material juga. Tak dapat balik 10 tu. Tetapi Allah selamatkan kita daripada barangkali bencana, kerosakan, kebakaran. Ni time-time banjir ni kan. Time-time banjir ni orang takut belaka ni. Mungkin dalam suasana banjir Allah Ta'ala selamatkan kita. Barangkali kalau patut kita kena observation, kita takdirkan kita cancel, kita duduk di rumah, sempatlah kita berkemas, angkat barang, buat dekat atas ke apa ke. Benda yang
Kadang-kadang kita kata, aku ni kalau cadang-cadangnya nak pergi bercuti ni, kan? Kita kata cuti panjang, tiba-tiba banjir. Kalau tak ada di rumah, habis tenggelam segala-galanya. Jadi bentuk yang macam tu juga sebenarnya termasuk di dalam rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita perkara-perkara yang macam ini, cuma kita ni perlu senantiasa diberi peringatan dan diulang-ulang ingat. Baik. Alangkah indahnya jika setiap orang bersikap seperti itu ketika menghadapi pembagian harta warisan. Ini tajuk yang sebenarnya sangat sensitif. Bukan kata orang Melayu, habis semua orang. Harta warisan ni orang berebut kan? Orang berebut. Last kali berebut punya berebut. Bukan tak ada kes, banyak kes. Kawan ni berebut nak tu, kawan ni berebut. Rumah agam yang besar, rumah yang menjadi rebutan tu last kali, siapa pun tak ambil. Tinggal mereput macam tu je. Berebut, last kali yang ni kecil hati, kau tu kecil hati, tinggal semua kali. Silaturahim dah pecah dah, adik-beradik dah terputus dah. Rata tu, siapa pun tak buat terbengkalai. Sedangkan kalau kita boleh mengagihkan, kalau kita boleh bagi, di situ sebenarnya harta ni jangan letak dalam jiwa. Kita ambil pada kadarnya. Maknanya kalau hak kita, kita ambil. Kalau bukan hak kita, kita willingly kena lepaskan. Bukan hak kita. Bahkan kalau ada hak kita pun kita boleh berlebih kurang. Abang kita, adik kita, kakak, ambil sikitlah lebih. Hang jaga mak dulu lebih, hang jaga ayah dulu lebih, ambil sikit, ambil lagi. Tak apa. Punya kerja urusan dengan menjaga yang tu banyak, ambil. Yang ni tak ada pendapatan, ambil lebih, tak apa. Bukan ambil hak orang, ambil hak kita lah. Kita yang nak bagi kan. Di situ pahalanya. Kalau kita rasa tak mau bagi, hak kita punya kita nak pakai, kita tekak kita punya. Jangan ambil hak orang pula. Kalau ada terlebih, kita pulang balik. Jadi, yang tu, kemudian orang-orang keliling yang tolong buat kerja ni, yang uruskan surat bicara kuasa, turun naik pejabat, bukan senang buat urusan. Nak bicara kuasa apa semua tu. Nak uruskan dengan setiap agensi, bank cara dia lain, nak pergi tabung haji lain, nak menghadap JPJ pasal hutang rumah, nak pergi koperasi demi koperasi, nak uruskan yang tu kerana nak urus yang ni, duit belaka tu. Jadi kalau kita boleh senangkan supaya orang yang buat kerja tu dia tak rasa terbeban kat dia seorang. Tang kerja beban kat dia seorang, tang kata semua nak ambil masing-masing, kan? Jadi sebenarnya agama ni, selain daripada kita belajar hukum fiqh, boleh tak boleh apa semua, nilai-nilai kemanusiaan sangat ditekankan. Dan itu yang diajarkan kepada kita. Jangan kita tak boleh nak asingkan ayat-ayat yang Allah Ta'ala ajar kita untuk toleransi, Allah ajar kita untuk mengembirakan hati orang, kan? Baik. Bahagian dari bentuk menyenangkan perasaan adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 241, mafhumnya, bagi wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya harta yang diberikan kepadanya dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Tengok, bila bercerai pun ada tanggungjawab kepada suami untuk bagi harta hak dia kepada isteri yang diceraikan tu. Cerai-cerai ni, jodoh ni bukan tangan kita, tangan Allah Ta'ala. Orang duk kahwin 30 tahun boleh pisah lagi. Tak ada heran apa, pasal hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Ada masa kita gembira, ada masa kita seronok, ada masa sayang tu tak terhingga, ada masa yang kita dah tawar hati langsung, ada masa yang memang tak boleh buat apa, putus. Benda tu nak kata mungkin dari kalangan masyarakat kita kata aib ke apa ke, tapi kalau kita membaca sejarah para sahabat, ada je benda-benda macam tu. Jadi bukanlah benda yang pelik, kan? Jadi nak ceritanya dari sudut kemanusiaan, sifat manusia, kahwin, cerai, jodoh, berteman, yang tu memang benda yang dilumrahkan. Bagaimana kita nak menguruskan benda bentuk yang macam tu? Maka Al-Quran ajar kita, bila berlaku perceraian, suami dia kena bagi hak isteri yang diceraikan itu. Antara bendanya ialah tak boleh dikeluarkan daripada rumah. Dia duduk rumah tu, dah bercerai,
Dia tak boleh timbul bila kita bercerai pergi hangkut kain baju dah pilih balik rumah mak hang. Quran ajarkan jangan keluarkan mereka daripada rumah-rumah itu. Dalam tempoh iddah duduk situ. Melainkan kalau jenis terpaksa bercerai kerana mudarat lah, mata lebam, tangan patah, kena riuk tu, hak tu pergi balik awal-awal lagi lah. Kan? Tapi kalau dalam keadaan biasa, ini kita kata cerai dalam bentuk damai lah. Pasal Al-Quran ajar kepada suami-suami ini ialah imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Pegang, jaga dengan ma'ruf. Seperti mana yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau tak boleh nak buat, tasrihum bi ihsan. Lepaskan dengan ihsan. Lepaskan dengan yang lebih baik, perasaan yang baik. Let go. Mungkin tak ada jodoh bersama kan. Benda tu bukan aib. Manusia macam itulah. Jadi cuma Quran ajarkan kalau dah cerai dalam tempoh iddah duduk situ. Habis iddah bawa keluar. Pergi balik. Dalam tempoh tu boleh untuk dia revise balik, kekal cerai ke, pandang ke muka anak tu ke, ada ruang untuk rujuk. Kan? Boleh rujuk, boleh berdamai balik, mungkin boleh bina hidup yang baru ke. Jadi, perasaan wanita yang dicerai sedang dalam keadaan kacau. Kadang-kadang perempuan tak minta cerai dia dulu. Kan? Memang tak minta cerai ni memang satu dunia lah. Bukan kata Melayu, satu dunia memang macam tu. Tapi wan bila dia kena, teruk perasaan tu sebenarnya. Jadi oleh kerana itu, hibur kesedihannya dengan memberinya harta. Satu jadi suami, dia kena ada harta yang macam ni. Disebutkan oleh para ulama bahawa Ibrahim telah dihibur setelah mengalami kesedihan berupa sedikitnya jumlah orang yang beriman kepadanya dan setelah dilemparkan ke dalam api. Allah menghiburkan Ibrahim dengan menjadikan kalimat tauhid berkembang pada keturunannya dan para rasul kemudiannya adalah dari keturunannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 28, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali pada tauhid itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni tadi kita cerita tajuk perempuan tadi kan. Kemudian pengarang kitab kita ni bawa datang kepada kita contoh-contoh Quranik. Nabi Ibrahim umpamanya. Kita mungkin hanya membaca Nabi Ibrahim berdepan dengan pembesar-pembesar yang persoalkan dia, yang tanya siapa yang pecahkan patung-patung berhala kami ni. Nampak macam steady je kan. Tapi bayangkan hanya seorang remaja yang kena berdepan dengan orang ramai. Tetap juga dia manusia, tetap juga dia remaja. Jadi bila dia terangkan supaya orang yang di depan dia berfikir, cuba tanya dekat patung yang besar tu, kapak duk ada dekat dia, barangkali dia yang buat. Itu sebenarnya satu bentuk dakwah, satu bentuk seruan supaya berfikir, itu ke Tuhan yang patut untuk disembah. Dan ternyata apa yang Ibrahim seru tu tak lut, tak makan dek depa ni. Sebaliknya yang depa buat ialah hukum Ibrahim campakkan ke dalam api yang sangat besar, yang Allah Ta'ala telah pun sebutkan kepada api, kunu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah Ta'ala beritahu ke api, jadilah kamu ini sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Jadi masuk dalam api, walaupun api itu tidak membakar Ibrahim, walaupun dia duduk dalam keadaan yang nyaman dalam tu, tetap juga mesej dia supaya orang terima hakikat berhala bukan Tuhan untuk disembah, tak masuk ke depan tu. Maka ia menjadikan kesedihan kepada Ibrahim. Dia sedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala hiburkan hati Ibrahim, berikan satu jam janji kepada Ibrahim bahawasanya nabi-nabi selepas daripada tu
semua datang daripada keturunan dia. Pasal tu Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya. Nabi Adam dipanggil Abul Insan, bapa kepada manusia. Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Ibrahim kat atas tu turunan daripada Nabi Nuh lah kan. Tapi hak bawah tu bila dia pecah sampai Nabi Ibrahim tu, semua yang di bawah tu memang melalui dia. Maka seluruh nabi ini disatukan, bapaknya tu Ibrahim. Dan Allah Ta'ala janjikan benda ni sebagai satu, kita katakan macam kita lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan menung apa nak jadi anak aku ni, dan kita tengok macam tu, kemudian datang jaminan yang ni dia akan jadi begini dan begini, walaupun tak nampak depan mata kita, tetapi bila ada jaminan tambah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ibrahim jadi lapang dan rasa terhibur. Yang tu. Baik, yang seterusnya tengok, perasaan Yusuf alaihi salam juga dihibur ketika dia dilempar ke dalam sumur, dalam telaga yang dalam oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara setelah dia dituduh, padahal dia bersih dari tuduhan itu. Bayangkan kita pun tuan-tuan, kalau adik-beradik makan tak kira, bayangkan Yusuf dia sama dia budak-budak kan. Ini bukan kata budak-budak, sampai orang tua pun kalau ada saudara mara kita, adik-beradik kita buat kenduri, kita seorang tak kena panggil. Puas hati tak? Puas agak kan? Boy, apa masalah aku ni? Semua abang kakak kita pun makan sekali, kita ni buat tak tahu ya. Tentu juga ada puas hati. Tapi Yusuf ni, dia lebih daripada tu. Abang-abang dia semua pergi angkat kawan ni, pelempar masuk dalam telaga. Khianat sampai tahap tu. Abang sendiri tu, dia kenangkan abang dia, sekali dia terkenangkan ayah dia di rumah yang akan merindui dia, dia terkenangkan adik kesayangan dia. Tentu perasaan manusia ni tuan-tuan, di bab perasaan ni kita tak banyak disebutkan, tapi kita sepatutnya boleh faham setiap nabi itu adalah manusia, jadi perasaan itu ada. Maka Yusuf alaihi salam tentu saja duduk dalam keadaan dia budak-budak, duduk dalam telaga yang gelap, dia takut, dia sedih, dia mungkin kecewa, sampai hati abang-abang dia semua ada. Satu. Kemudian bila dah diselamatkan, bawa tu pula, kalau baca cerita Quran tu, dia pergi ambil Yusuf ni, pergi masukkan dalam karung bubuh atas unta tu, atas kenderaan tu, bukan bunuh sekali, sorok masuk dalam tu. Elok sampai kat Mesir, bawa keluar, jual pula ke orang lain. Duduk di satu tanah yang asing daripada tanah Kanaan, bumi sekitar Syam itu, kemudian dibawa pergi ke Mesir, jauh daripada rumah dia sendiri, kena jual pula. Nak bayang muka kena jual macam muka siapa? Kita tengok cerita Tiga Abdul kan, jenis hamba nak kena jual tu muka moyok je kan, macam tu. Tak tahu halau macam mana penasib ke depan. Dia ambil rezeki, Allah Ta'ala jadikan dia diambil oleh pembesar yang tu. Tak apa dah. Kemudian sekali lagi Yusuf diuji bila dia dimasukkan ke dalam penjara dengan satu tuduhan yang dia tak buat benda tu. Tuan-tuan, penjara ni, cerita penjara, orang yang memang buat salah pun tak mau penjara. Saya saja buat salah masuk penjara pun orang tak mau, apatah lagi kalau dia tak buat. Cuma bezanya dalam keadaan Yusuf ini ialah perkataan dia, Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang perempuan-perempuan ini serukan, ajak aku untuk buat dengan mereka. Pasal pilihan dia kalau tak duduk penjara, dia nak kena buat maksiat dengan perempuan-perempuan yang ada tu, dan dia tak mau yang tu, maka dia rela untuk masuk penjara. Dia rela untuk masuk penjara pasal pilihannya begitu. Al-Imam Al-Biqai, dia sebut dalam tafsir dia, diceritakan, sebahagian riwayat menceritakan Yusuf alaihi salam bila dah jadi dituduh tu, tuduhan ni sebelum tu seorang je tuduh,
kan perempuan tu yang orang Melayu panggil nama dia Zulaikha tu. Sian kat Zulaikha. Nama tak tahu sebenarnya. Jangan pun nama tak tahu terpulang, nama tak penting, watak tu ada. Bila kawan ni berkonspirasi pakat dengan perempuan-perempuan lain, kan, yang lepas mereka terpotong tangan masing-masing tu, dia maknanya satu kumpulan manusia tuduh dia seorang. Masa dia di one by one dengan Zulaikha, kita sebut nama Zulaikha, pakai pilih nama tu lah. Masa dia one by one, dia diselamatkan dengan penyaksian daripada budak tu, kan? Yang tu selamat dah, tak kena, bebas pasal ditarik daripada belakang, mana bukan salah dia. Yang tu dia bebas. Tetapi bila ramai orang berkonspirasi dengan dia seorang, bila dibawa ke pengadilan, dia dicharge bersalah. Itu ujian yang Yusuf alaihi salam hadapi. Kata Al-Imam Al-Biqai dan tafsirnya, dia kata ketika dia dibawa tu, dia telah diheret. Dia bukan heret macam mana? Dia dimasukkan ke dalam ke satu kenderaan dan dipasung. Jadi keluar kepala macam tu kan. Keluar kepala, keluar tangan tu. Kan? Dia diheret dalam sepanjang pekan tu. Bandar tu, dia diheret sekeliling bandar tu sampai dibawa dan ditempatkan di satu penjara yang jauh daripada bandar. Maknanya dia dihukum dalam keadaan dia dimalukan. Part tu tak cerita lalu kan. Tapi itu yang disebutkan oleh sebilangan ulama tafsir. Jadi bagaimana perasaan? Dizalimi tuan-tuan. Orang yang dizalimi ni tak ada yang gembira. Habis-habis kita akan pasrah serah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, gantikan dengan yang lebih baik. Itu orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman ataupun kurang imannya, dia akan sangat tertekan. Tapi ini seorang Nabi, jadi dia kuatlah. Dia redha. Tapi dia tetap juga bersedih. Maka perasaannya dihibur melalui orang yang menyebabkannya masuk ke dalam penjara. Macam mana tu? Al-ana hashasal haqq. Bila dia dah kita tengok cerita macam mana. Kan lepas dia masuk penjara, ada dua orang kawan dia kan dalam penjara. Ya sahibai sijni. Dia ada dua orang dalam penjara ni. Dia bukan masuk-masuk terus bebas macam tu tak. Dia masuk penjara kehidupan seharian. Kehidupan seharian yang ambil masa begitu lama. Dua orang yang satu sel dengan Nabi Yusuf ni duk perhati Yusuf ni orang baik ni. Orang baik, orang saleh, nampak ada keilmuannya. Sampailah pada suatu ketika, suatu malam, dua-dua orang ni mimpi. Masing-masing mimpi. Yang seorang mimpi sedang berperah anggur, yang seorang lagi mimpi bawa roti atas kepala kena pagut dengan burung kan. Jadi ni bukan Saridua punya cerita ni. Ni hasil muamalah peringkat yang lama ni, mungkin makan tahun. Sampailah benda tu berlaku, barulah mereka berdua jumpa dengan Yusuf. Beritahu Yusuf, dia kata kami nampak kamu ni orang yang baik. Orang yang soleh, boleh diyakini. Jadi boleh tak kalau nak boleh mentafsirkan apa yang mimpi yang kami masing-masing dapat ni. Dia bukan masuk penjara tu terus jadi macam tu tak. Lama tu proses kehidupan dalam penjara tu, bertahun-tahun baru sampai part yang tu. Maka Nabi Yusuf pun kata, beritahu mimpi tu apa? Aku akan beritahu sebelum hidangan makan tengah hari sampai sekali. Elok terang dia terus beritahu. Maknanya on the spot Nabi Yusuf alaihi salam memberikan tafsiran, takbir kepada mimpi. Kamu akan dilantik menjadi ketua pelayan, kamu pula akan didapati bersalah dan akan dihukum mati. Kan? Habis itu. Dan kemudiannya benda tu berlaku. Yang seorang dihukum mati, yang seorang lagi dibebaskan. Masa dia nak dibebaskan, Nabi Yusuf kata, kita kata macam ayatnya, jangan lupa kat aku kan. Yang kawan yang bebas ni, dia pun macam dia sangat appreciate, dia sangat hargai pasal dia dah dapat tahu dah berita gembira yang dia akan bebas dan dia akan pegang balik jawatan.
Sebenarnya ulama tafsir sebutkan dua orang ni dituduh bersalah kerana cuba melakukan apa orang panggil, rampasan kuasa. Jadi yang seorang bersalah, yang seorang tak bersalah. Tak bersalah ni diangkat untuk menjadi ketua pelayan dalam istana. Dia nak keluar tu, dia janji dengan Yusuf yang dia akan ceritakan hal Yusuf ni kepada pihak berkuasa supaya Yusuf dapat pengadilan. Yusuf pun minta lah supaya ceritakan hal dia ni. Dan kawan tu telah lupa. Berapa lama dia lupa? Lupa tu, perkataan lupa itu, apa istilah dalam Quran sebut? Tetapi ia menggambarkan tempoh bid'u sinin kot. Perkataan bid'un itu bermaksud 3 ke 9 tahun. Makna kata lupanya kawan ni tentang Yusuf yang boleh mentadbir mimpi tu, paling koman dia punya lupa tu 3 tahun. Kalau kata lebih maksimum 9 tahun lah kau tunggu janji yang nak suruh mentadbirkan pengadilan ni. Lah mau duduk dalam penjara tuan-tuan. Siapa yang kena kuarantin COVID duduk 14 hari pun sewel rasa. Kan? Ada sama kena kuarantin. Wih, kena kuarantin balik daripada luar negeri tu kan. Duduk hotel. Bukan kata duduk rumah cukia, duduk hotel. Depan kena tak boleh, masuk belakang tak boleh. Tengok dinding, tengok bangunan sebelah. Kena duduk tu pun darah naik. Oh, itu duduk apa nama kuarantin, bukan ada salah apa. Ni dalam penjara. Dan zaman-zaman dulu ni bukan ada cerita penjara dalam taman ke apa-apa. Tamadun dulu-dulu ni tuan-tuan, penjara tu memang sekejam-kejam tempat dah. Ni lately ni zaman moden ni je ada penjara dalam taman lah apa kan. Dulu-dulu mana ada benda macam tu. Jadi Yusuf duk tunggu. Sampailah Allah Ta'ala takdirkan raja masa tu, Firaun Mesir ketika itu bermimpi. Dengan mimpi yang ada 7 ekor lembu lah, dengan apa semua tu kan. Yang apa nama pembesar-pembesar dia kata siapa pun tak hati. Yang tu mainan mimpi, yang mainan tidur je tunggu. Semua malah nak tafsir kan. Ajdathu ahlam. Nabi apa nama lepas tu raja nak juga cari orang untuk tafsirkan mimpi. Barulah kau ni teringat kat kawan dia dalam penjara, punya naya 3 tahun tunggu. Baru teringat ada kawanku. Dia pun pergi habaq dekat ke raja, dia kata ada seorang dalam penjara tu, penjara jauh tu, yang boleh tafsirkan mimpi. Hantar wakil tanya tafsirkan mimpi. Yusuf alaihi salam pun tafsirkan mimpi. Bila dia tafsirkan mimpi, puas hati. Raja convince, yakin ini benarnya. Terus offer untuk dia keluar daripada penjara. Yusuf tak mau. Pasal apa tak mau? Dia bukan nak dapatkan pengampunan secara politik. Cakap dah. Pengampunan secara politik maknanya anda buat salah tapi anda jasa anda bebas. Dia tak mau yang tu. Dia nakkan supaya orang-orang yang mendakwa dia tu mengaku dakwaan itu, tuduhan itu palsu. Dia masuk penjara tak bersalah. Bersihkan dulu nama dia, baru dia nak keluar. Dia beza. Sekadar kita bebas, sebenarnya bersalah, tapi diampunkan, bebas. Satu. Yang ni, Yusuf punya demand, bukan sekadar dia dibebaskan. Dia nak supaya bersihkan daripada tuduhan. Pasal dia tak buat benda-benda tu. Hina sangat pergi goda bini-bini orang apa semua tu. Kan? Jadi itulah yang menyebabkan wakil patah balik jumpa dengan raja apa semua, panggil balik perempuan-perempuan yang buat tuduhan tu. Maknanya makan masa. Ini bukan cerita 2-3 tahun, cerita ni mungkin makan bertahun-tahun lah ni. Tapi dah himpun balik mereka kan. Dan tanya, lalu Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Ni perempuan tadi tu. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Bila perempuan yang mendakwa tu kata macam tu, orang lain pakat setuju, barulah Yusuf dibersihkan daripada tuduhan. Lalu Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia, yakni Al-Aziz,
mengetahui bahawa aku tidak berkhianat di belakangnya dan bahwasanya Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Itu self esteem dia. Dia punya, orang kata apa, maruah diri dia. Dia tak mau, tuan-tuan, bayangkan Al-Aziz tu pembesar Mesir. Dia duk tang tu, kawan ni dimasukkan penjara atas tuduhan khianat dengan bini dia. Tiba-tiba kau tu keluar atas raja punya perintah. Tuduhan tak, kalau tuduhan tak tidak dibersihkan, kau duduk taram lagi. Dia ni dengan bini aku dia nak goda. Aku dah bela dia. Jadi tentu akan ada perasaan manusia kan. Ada sangka buruk, ada apa semua. Jadi Yusuf alaihi salam ambil pendekatan bagi tahu orang yang tuduh ni, bagi tahu kepada Al-Aziz ini, yang Yusuf tidak pernah sama sekali mengkhianati dengan isteri kawan tu. Nak cuba goda ke apakah. Baik. Jadi begitu juga Yusuf dihiburkan perasaannya. Itu tajuk pertama tadi. Yang berikutnya, Yusuf dihibur perasaannya melalui para saudaranya yang memasukkannya ke dalam telaga. Ketika mereka datang dengan minta belas dan berkata, wahai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Untuk kes yang perempuan tadi, Allah Ta'ala hiburkan Yusuf dengan kemenangan di pihak dia bila kebenaran terserlah. Satu. Dengan abang-abang dia ni, konfliknya ialah dia dikira sebagai orang yang kalah. Dia kena lempak masuk dalam telaga. Abang-abang dia semua tak sukakan dia dikhianati. Macam tu, satu. Cuba, itu pun nyaris tak kena bunuh kan. Allah hiburkan Yusuf dengan abang-abang yang khianat dia ni, mai balik jumpa, menghadap, jumpa, minta tolong dia. Kan kita rasa, dulu orang buang kau kan, hari ni apa mai jumpa minta tolong kat kau. Itu sebenarnya satu perasaan, tuan-tuan. Bentuk hiburan daripada Allah Ta'ala, bentuk pujukan jiwa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bahawasanya orang-orang yang satu ketika ni jahat, sampai seketika masanya dia akan tunduk balik. Dengan izin daripada Allah Ta'ala, dengan percaturan daripada Allah, datang abang-abang ni datang. Datang masa bila ni? Masa negara tu dalam keadaan bencana tadi ni. Yang tafsir mimpi tadi kan, Yusuf tafsirkan mimpi akan ada 7 tahun yang subur dan 7 tahun yang akan kemarau gersang teruk. Jadi simpan perbelanjaan 7 tahun yang awal ini bagi menghadapi 7 tahun yang kemudian. Ibarat macam tuan-tuan, kalau syarikat air Perak begitu, air akan dipotong seminggu. Mulai berapa bulan, apa yang kita buat? Siap segala tong, segala apa semua kan, isi air siap-siap. Tak lagi nak kenduri lah, nak apa semua. Kita buat persiapan lah. Dan jangan dalam tempoh nak air tak ada seminggu ni. Takkan kita nak simpanan tu kita nak habis kan? Simpanan yang kita buat sementara ada air tu supaya masa kita pakai dalam tempoh seminggu tu cukup. Itu orang yang berhemah, tu panggil bajet kan? Jadi itu yang diajarkan oleh Yusuf alaihissalam, tafsiran mimpi raja tu. Dan itu yang dibuat oleh raja, dia apply apa yang Yusuf sebutkan. Dan sebelum dia nak apply tu, dia tahu orang yang nampak vision ni, nampak bagaimana nak mengendarai perbelanjaan negara ni adalah manusia yang tafsirkan mimpi dia. Bila dibebaskan, dia terus offer kat Yusuf bagi jawatan. Yusuf minta nak pegang urusan tu. Raja bagi. Tuan-tuan, dalam kisah Yusuf dengan raja ni, dengan Firaun zaman dia tu, dia bukan setakat diberikan jawatan itu, dia diberikan kuasa untuk masuk ke tempat-tempat yang orang lain tak boleh masuk. Ada special pass untuk Yusuf. Kalau siapa tengok raja, tengok gambar Cina kan, apa nama filem Cina Maharaja tu kan, dia ada dia punya lambang dia tu kan, pegang yang tu semua kena tunduk, dia boleh masuk segala ceruk store, segala khazanah semua dia boleh masuk. Cokma datang betul tu kan.
Hak itulah yang Yusuf ada, dan dia bebas menguasai seluruh khazanah negeri itu. Dapat kat dia, tak apa, dia nabi, dia orang amanah, bagi dekat manusia lain, cerah separuh harta negara. Jadi Yusuf alaihi salam, bila abang-abang dia datang, Quran ceritakan abang-abang ni datang bawa bekalan yang kalau dikira tak ada nilai pun. Apa dia sangat barang-barang orang-orang yang duduk di tengah padang pasir tu. Adalah kulit-kulit kambing, kulit-kulit binatang, apa semua yang macam tu, yang bukan mahal. Tapi dia orang datang dan dia orang beritahu, kami ada yang ni pun bukanlah ada kata sangat. Minta apa? Sebagai satu sistem barter, pertukaran. Ambil barang yang kami bagi ni, kami nak makanan. Nak minta pasal dia orang tahu Mesir ketika itu ada stok makanan yang banyak. Ada dia punya menteri ekonomi apa lagi? Kewangan ekonomi dia yang sangat bijaksana, yang telah mengaturkan benda tu. Maknanya benda ni berlaku bila? Paling awal berlaku ialah 7 tahun selepas Yusuf keluar penjara. Dia takkan jadi terus macam tu. Pasal orang bila timbul bencana tu, selalunya dia ada bekal belen-belen tu dia tahan. Mungkin dah sampai setahun dah dah habis bekalan, terpaksalah cari bantuan kan. Jadi bila dah keputusan bekalan di Kanaan sana tu, datang jumpa menghadap Yusuf. Berkata, kami ada bekalan dan kami minta, dan kalau minta sistem barter maknanya balasan yang sama, yang setimpal, equivalent. Tapi oleh kerana barang yang dia bawa ni murah, berapa duit sangat nak dapat makan-makan. Itu yang Allah Ta'ala ceritakan. Dia berkata bahawasanya sempurnakanlah sukatan untuk kami, maknanya bagi yang setaraf, yang sama, dan bersedekahlah kepada kami, minta lebih, bagilah lebih. Kalau yang ni kita kata nilai dia dalam RM50, bagilah barang lebih sikit, nilai 100 ke, hak 50 tu hak tukaran, lagi 50 sedekah. Itulah permohonan daripada abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam. Siap boleh bagi petua pula tu, sesungguhnya Allah beri balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Hari tu dia penuh yang khianat dia. Kan? Kita lah kata kita banyak cantik, hang dulu untuk lempak masuk dalam telaga, hari ni baru nak main minta. Tapi yang besok tak macam itulah. Kalau kita dendam, kita kalau tak dendam pun ingat, memang garanti ingat. Ya, orang buat kat kita kan. Balas mungkin tak balas, tapi aku ingat benda macam ni kata. Kita kata macam tu. Dan Yusuf pun ingat benda tu, bukan dia tak ingat. Jadi bila minta macam tu, dia sebagai satu, itu sebagai satu kita katakan, sekarang ni apa minta kat aku. Itulah antara hiburannya. Nah, baik, habis tajuk Yusuf, tengok seterusnya. Salah satu bentuk menyenangkan perasaan adalah seperti berikut ini. Dari Buraidah radhiyallahu an, bahawa seorang sahaya wanita berkulit hitam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru pulang dari beberapa medan pertempuran. Hamba sahaya itu berkata, aku bernazar, jika Allah mengembalikan engkau dalam keadaan baik, aku akan memukul rebana di sisi engkau. Ni hamba perempuan ni, yang kulit hitam. Dia kata bila Nabi balik daripada perang tu, dia kata, kalau ya Rasulullah, kalau kau balik dalam keadaan selamat, aku telah pun bernazar untuk pukul rebana, pukul gendang tepi Nabi. Mendengar itu, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, jika engkau ingin melakukan, lakukanlah. Jika engkau tidak ingin melakukan, jangan lakukan. Nabi bagi pilihan kat dia. Kalau rasa nak pukul, pasal dia nazar kan, Nabi kata, nak buat-buatlah, tak mau buat pun tak apa. Macam tu. Jadi kemudian saya itu memukul rebana. Maknanya Nabi bagi kat dia, dah nazar dia macam tu, dia nak fulfillkan nazar dia. Nabi kata nak buat tak apa. Nabi bagi keizinan, dia pukul gendang. Itu yang daripada hadis macam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Inilah hadis antara pertikaian antara golongan yang membolehkan muzik dengan tak bolehkan muzik tu. Ini antara hadis-hadis yang akan timbul. Pasal kalau totally haram langsung bunyi, tak boleh langsung ada bunyi, hadis ni tak ada makna lah. Sedangkan Nabi izinkan.
Kemudian yang kata haram pula, dia punya angle yang lain pula. Oh, yang tu siapa, ada special lah. Perbahasan tu pasal agak usuli, kita biarlah tajuk tu dibincangkan kemudian. Yang penting benda ni ada. Contoh lain dari bentuk menyenangkan perasaan. Jika anda ingin memberi sesuatu kepada seseorang atau tidak memberi, maka gunakanlah kata-kata yang baik. Orang minta sedekah, orang minta derma, kalau kita tak mau bagi, nak bagi ke tak mau bagi, kita keluarkan perkataan yang baik. Ada orang dah lah, dia bagi, tapi mulut tu bisa. Bagi juga. Siapa yang dengar telinga tu kata, tak mau bagi, tapi tak payah bagi, kata kan. Bagi dengan perkataan yang mungkin menikam perasaan, yang tu tak bagus. Yang lagi teruk, dah lah tak mau bagi, tapi kata pula kat kawan tu. Jadi yang diajar kepada kita ialah hendaklah pemberian dan penolakan disertai dengan akhlak yang baik dan pujian yang indah. Buat yang tu. Habis tu kalau skamer yang mai mesej kita dalam Telegram tu, hak tu dia bukan minta derma, hak tu dia memang bohong kat orang. Jadi yang tu jangan maki, jangan pergi mencarut kat dia. Nak ajak kan? Kalau tuan-tuan dapat lalu Telegram lah kan, muka WhatsApp pun ada, muka orang lain dia minta derma lah, dia minta duit lah apa semua. Kalau tak nak ringkas, tak mau layan, jawab minta maaf, saya tak boleh bagi. Cukup dekat tu. Simple. Kita pun tak sakit hati. Tak payah dia kata minta tolong screenshot lah, apalah semua kan, nak minta yang tu, oh tolonglah tukar, saya nak kena duit macam tu. Minta maaf, saya tak mau bagi. Selesai. Nak lagi tragis lagi, susun doa bagus-bagus, cantik-cantik punya. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Berkuasa, sekiranya orang kau berilah hukuman kepada orang yang menipu guna nama kawan saya, minta derma secara tak halal apa semua, kau bertimpakanlah dia penyakit yang berat sehingga dia bertaubat, masukkanlah dalam api neraka kalau dia tak mau bertaubat. Bubuh yang tu kita tak tepek, senyaplah dia, taubat kau. Itu tu bukan kita doa kat dia direct, kita kata kalau dia teruskan kejahatan ni, itulah doa kita nak bagi. Sekurang-kurangnya itu bagi amaran kan, dia ni pergi doa kat aku ni, kena bohong orang, scam orang lagi sekali, kena penyakit berat macam ni. Mudah-mudahan ada akal kat orang tu kan. Itu usahalah kan. Baik, tapi yang pentingnya ialah kalau kata nak pergi maki hama ke, yang tu tidak diajarkan. Dalam suratul Isra ayat 26 hingga 28, Allah Ta'ala nyatakan, berikanlah kepada kaum kerabat dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Jangan engkau hambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Yang ini pilihannya. Mana kalau kita orang datang, kaum kerabat kita, orang miskin minta tolong, bagi, kita bagi. Hak mereka. Kita boleh bagi. Banyak atau sikit terpulanglah. Kadang-kadang kita pun perlu, tak boleh bagi banyak, bagi sikit-sikit yang tu. Dan dalam masa yang sama, ada harta kita tu Allah tak bagi kita membazir. Kadang-kadang kita orang minta keperluan, kita tak mau bagi, tapi kita pergi membazir benda-benda tak perlu. Padahal kalau kita duit tu kita ambil guna sikit, hak yang mana pembaziran tu kita bagi sedekah ke orang, kan dapat pahala banyak. Yang tu. Ataupun kalau kita memang tak nak bagi, ialah kita dengan macam-macam alasan kan. Allah Ta'ala kata, maka katakanlah qulu lahum qawlan ma'rufa. Begitu, maknanya dengan kita menyatakan perkataan yang baik, minta maaf ke, saya tak boleh tolong ke, dan sebagainya. Macam ada orang dekat-dekat bulan puasa kan, main datang rumah tu, datang dengan sijil lah, dengan borang apa semua, nak minta duit derma untuk bacaan tahlil arwah tiap-tiap malam bulan puasa. Ada siapa bagi? Kalau niat tuan-tuan nak bagi duit untuk madrasah ke, bagi untuk yang tu. Tapi jangan iakan benda yang dia buat tu. Kita tak mau nak bersubahat dengan acara yang salah tu. Senang je beritahu. Ada tak derma yang lain selain daripada yang ini?
bagi duit hadiah sedekah Fatihah kenduri arwah kami tak buat. Kami tak bagi duit kata. Tapi kalau ada bumbung bocor ke, ada kursi nak kena ganti ke, banyak mana jumlah, atau kami bagi duit. Suruh dia buat macam tu. Yang penting dia buat benda-benda tu pun, collection dia jual benda-benda macam tu pun pasal nak baiki sekolah dia juga kan. Abang dapat duit itulah dia nak buat belanja yang tu, belanja yang ni. Cuma medium yang digunakan benda yang kita tak setuju. Orang lain setuju, orang lain lah. Kita mengaji, kita tak setuju benda tu. Jadi bukan bermakna kita terhalang daripada oleh kerana dia buat benda tu tak mau pergi langsung. Ambillah angle yang lain. Beli beras bagi kat budak-budak sekolah tu ke, kita perbaiki benda-benda kerosakan ke, dengan jumlah yang lebih kurang sama, kita bagi. Yang penting terangkan, kami kalau tujuan untuk yang ni tak mau bagi, tujuan yang lain, nanti saya bagi. Simple je kan? Baik, perhatikanlah kata-kata yang baik, pujian yang bagus dan sikap menjaga perasaan dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 3 sahabatnya yang mulia ketika menyelesaikan masalah putri Hamzah di antara mereka. 3 orang berebut. Nah, yang ni. Dari Al-Bara radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah pada bulan Zulqa'dah. Kemudian Al-Bara menuturkan hadis itu. Dalam hadis itu terdapat Nabi keluar dan putri Hamzah mengikutinya dan memanggilnya, wahai paman, wahai paman. Dia Hamzah ni pak menakan Nabi, sebenarnya anak Hamzah tu sepupu Nabi. Tapi oleh sebab Nabi dengan Hamzah tu umur dia tak beza, jadi anak tu kira panggil dia pak menakan lah. Padahal kalau ikut levelnya sepupu je. Kemudian Ali mengambil tangannya dan berkata kepada Fatimah, ambillah putri pamanmu dan bawalah dia. Ketika itu terjadilah perselisihan antara Ali, Zaid dan Ja'far kerana putri ini. Nak pakai nak belah. Ali dengan Ja'far ni dua beradik. Zaid ni tak dinyatakan Zaid mana. Zaid bin Harithah ni. Ali berkata, akulah yang mengambilnya dan dia adalah putri pamanku. Maknanya budak kecil lagi kan. Dia panggil Nabi, betul Ali nak bela dia. Ali suruh Fatimah ambil dia. Ja'far kata, dia adalah putri pamanku dan bibinya di bawah tanggungjawabku. Zaid berkata, dia adalah anak saudaraku. Jadi masing-masing ada hubungan. Ialah Ali dengan Ja'far dua beradik. Jadi ini anak pak menakan aku, sepupu aku. Masing-masing berebut nak ambil budak ni. Lalu Nabi SAW menyelesaikan masalah itu dengan menyerahkan putri Hamzah kepada bibinya, mak saudara dia. Kemudian berkata, ibu saudara adalah sama dengan ibu. Beliau berkata kepada Ali, engkau sebahagian dariku dan aku sebahagian dari kamu. Beliau berkata kepada Ja'far, engkau menyerupai fizikalku dan akhlakku. Dan dia berkata kepada Zaid, engkau adalah saudara kami dan pembantu kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perhatikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 3 orang sahabat itu. Maknanya 3-3 tu tak dapat. Semua nakkan anak perempuan Hamzah tu untuk dibela. Tapi Nabi ambil, Nabi kata bagi kepada mak menakan dia. Mak menakan dia jaga. Sebab menakan ni sama dengan mak nilai dia. Tu, tapi bila Nabi dah ambil budak perempuan ni pergi bagi kat orang lain, 3-3 ni tak dapat hak. Apa perasaan? Bagi dia ragut, bagi dia rampas lah kan. Pakai nak bela, pakai nak ambil jaga. Semua pakai sayang, tiba-tiba Nabi ambil bagi. Tentu ada perasaan yang tak sedap hati kan. Lalu Nabi SAW berikan kata-kata yang memujuk mereka ni. Tu yang Nabi kata, wahai Ali, engkau sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada engkau. Buah ni ayat dia yang apa nama Syiah duk jajah sangat tu. Tapi ini sebenarnya memang hakikat menggambarkan keutamaan Ali bin Abi Talib di sisi Nabi SAW. Nabi sayang kat Ali. Orang yang sangat banyak kelebihan Ali ni. Yang Nabi explain kan. Itu Ali. Kemudian Ja'far.
Ja'far ni ialah abang kepada Ali. Nabi kata muka rupa parah bentuk Ja'far serupa macam aku, perangai pun macam aku. Tentu orang kalau dia kata muka sama macam muka Nabi, syok tuan-tuan. Hak main mengaku cicit ke 38 pun jajah merata. Kan? Hak ni lah indahnya muka cucu Nabi, cicit Nabi lah apa semua. Tahya betul ke skema kita pun tak tahu. Kan? Tapi yang ni Nabi sekihabat kat Ja'far. Ja'far tentulah perasaan, Nabi kata muka serupa dengan Nabi. Muka tak pagi dah, dia pun memang sepupu. Tak heranlah muka serupa, kan? Mungkin ada yang Ali kot lain sikit. Tapi bila kata akhlaknya bagaikan Nabi juga, itu pujian yang tidak ada taranya lah. Tentu Ja'far gembira. Kan, perasaan yang tu. Kemudian Nabi kata kepada Zaid, Nabi kata, engkau adalah saudara kami. Zaid ni, Zaid bin Harithah ialah anak angkat Nabi dan pembantu kami. Maknanya Zaid dia rasa dia belongs to the family. Dia juga termasuk dalam keluarga Nabi. Dia rasa macam tu. Jadi itulah caranya Nabi SAW memujuk dan menyenangkan jiwa dan perasaan ketiga-tiga sahabat Nabi itu tadi, yang Nabi tarik daripada dia hak untuk menjaga orang perempuan tu tadi, anak perempuan tu tadi. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup kita sekadar tu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kita dan berikan kefahaman kita terhadap agama. Wallahu taala a'lam.